Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhazika binti Muhammad Fitri, nombor matrik 281942 akan membentangkan mengenai topik Social Marketing Theory ataupun teori pemasaran sosial. Saya akan membicarakan 4 kandungan utama di dalam perbincangan saya ini, iaitu yang pertama, apakah itu teori pemasaran sosial? Kedua, apakah konsep di dalamnya? Ketiga, saya akan nyatakan 7 perkara penting di dalam teori pemasaran sosial dan akhir sekali ialah kesimpulan. Baiklah, kita pergi ke kandungan yang pertama, iaitu apakah itu teori pemasaran sosial? Teori pemasaran sosial ialah falsafah komunikasi massa yang menggalakkan penyebaran maklumat yang berguna secara sosial dan tindakan yang boleh diterima secara sosial. Ia cuba menggabungkan idea, prinsip, alat, taktik dan konsep pemasaran yang positif dari segi sosial untuk meningkatkan komunikasi dan masyarakat. Teori ini berada di dalam perspektif teori post-positivis kerana ia memerlukan kajian untuk mendapatkan hasil. Pendekatan ini timbul pada tahun 1970-an apabila strategi pemasaran tersedia untuk menjual idea, sikap dan tingkah laku berbanding objek dan ia dimasukkan ke dalam konsep edutainment iaitu pendidikan dan hiburan. Hipotesis ini telah dicipta oleh Philip Kotler dan Gerald Zalcman dan ia masih digunakan oleh organisasi sosial dan kemanusiaan hingga ke hari ini. Kita juga mungkin tahu bahawa pemasaran media sosial tidak sama dengan pemasaran sosial. Kandungan yang kedua ialah konsep dan tujuan dalam teori pemasaran sosial. Menggunakan rangka kerja untuk membantu dalam perancangan, reka bentuk, pelaksanaan dan penilaian kempen sosial, perkongsian maklumat. Pemasaran sosial bergantung kepada pengumuman perkhidmatan awam untuk memberi maklumat. Kini, ia bergantung kepada kreativiti untuk menyebarkan maklumat tersebut. Pemasaran sosial cuba memahami aspek sosial dan psikologi yang menyebabkan rintangan, penerimaan responsif dan pelaksanaan sebarang tanggapan sosial untuk populasi sasaran boleh dipertingkatkan. Taktik pemasaran digunakan secara meluas. Contohnya, pembahagian pasaran, teori pertukaran dan penyelidikan pengguna. Matlamat asas pemasaran sosial ialah campur tangan sosial. Teori ini digunakan untuk menentukan dengan betul bagaimana pemboleh ubah masyarakat dan psikologi berinteraksi untuk berjaya menguruskan kempen maklumat media massa. Matlamat utama teori ini adalah untuk membantu dalam mengenal pasti banyak halangan sosial dan psikologi yang menghalang aliran maklumat melalui media massa. Kita beralih pula ke kandungan yang ketiga iaitu 7 perkara dalam teori pemasaran sosial. Perkara yang pertama ialah mewujudkan kesedaran khalayak. Menyedarkan orang ramai tentang kehadiran konsep atau individu baru adalah langkah yang paling penting dalam memasarkan idea. Menggunakan semua saluran yang boleh diakses termasuk media sosial seperti akhbar dan televisyen serta media baru seperti internet. Internet membolehkan anda menjangkau khalayak yang lebih muda yang mungkin tidak membaca surat khabar atau hanya bergantung pada televisyen untuk mendapatkan maklumat. Kempen pengiklanan televisyen ialah pendekatan yang paling mudah tetapi ia yang paling mahal. Kelebihan menggunakan media baru termasuk keupayaan untuk mencapai khalayak yang lebih besar dan lebih pelbagai. Untuk meningkatkan kesedaran, gunakan liputan berita, benamkan mesej di dalam jalan cerita hiburan dan saluran media baru. Perkara yang kedua ialah menyasarkan khalayak yang tepat. Melalui penghantaran mesej, kita perlu mengenal pasti komuniti utama dan cara yang paling berkesan untuk kita mendekati komuniti ini. Ini kerana ia dapat membantu kita dalam mengurangkan kos perbelanjaan dan dapat memastikan tahap pengetahuan masyarakat lebih tinggi. Sebagai contohnya, mesej yang disebarkan melalui internet dan ingin disampaikan kepada warga emas akan mendatangkan kerugian kerana golongan ini tidak mahir menggunakan internet maupun komputer. Sebaliknya, cara yang paling berkesan ialah dengan menyebarkan maklumat melalui televisyen atau radio. Perkara yang ketiga ialah mengukuhkan mesej.
Tidak dinafikan setiap kali mesej diterima, jika ia dibiarkan, akhirnya mesej itu akan dilupakan. Oleh itu, penting untuk menghantar mesej berulang kali walaupun dari saluran yang berbeza bagi memastikan individu itu menyedari kehadiran mesej tersebut. Selain itu, membuat promosi media di semua platform seperti mengadakan siaran di televisyen, mempromosikan di setiap buah rumah dan mengadakan perbincangan dalam kumpulan. Oleh itu, individu lain yang turut menerima maklumat yang sama akan turut menyebarkan maklumat tersebut kepada orang lain. Perkara yang keempat pula ialah menanam imej atau kesan. Jika penonton tidak berminat, maka tidak ada maklumat yang bakal dicari. Perkara sedemikian akan menjadi penghalang kepada aliran bebas sesebuah maklumat. Kaedah pengiklanan imej yang mudah dikenapasti, mudah difahami dan juga menarik amat diperlukan. Ini akan mencipta kandungan khas dan sesuai untuk mempromosikan produk baharu. Contohnya, iklan yang romantik dan menyelitkan adegan orang sedang menghirup secawan kopi panas. Ia adalah cara untuk meluahkan emosi gembira kepada penonton terhadap produk kopi baharu supaya ia dapat menaikkan imej produk tersebut. Seterusnya ialah merangsang minat. Penonton akan mencari maklumat jika iklan tersebut menarik perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu mereka. Sebaik saja strategi ini diwujudkan, maklumat yang dipamerkan harus mudah didapati oleh orang awam. Menggunakan siaran televisyen pada masa kritikal dan melibatkan penyertaan selebriti adalah sangat bermanfaat. Insiden dramatik atau tingkah laku yang mengejutkan dalam iklan juga boleh membantu menimbulkan rasa ingin tahu penonton. Contohnya, produk basuhan yang boleh mencuci lebih 1,000 helai pakaian dengan bersih dengan hanya satu paket. Acara sebegini mungkin dipasarkan ke seluruh dunia dan pastinya akan merangsang minat orang ramai untuk membeli barangan tersebut. Yang keenam ialah mendorong keputusan yang diingini. Apabila maklumat telah diterima dan difahami oleh orang ramai, kita mesti memastikan keputusan yang dirancang oleh mereka dilaksanakan. Maklumat perlu dihantar melalui pelbagai jenis saluran bagi memudahkan pelanggan membuat keputusan terbaik dalam memilih perkhidmatan yang hebat berbanding jenama lain. Oleh itu, walaupun kos untuk mendapatkan khidmat pendapat adalah sangat mahal, tetapi ia adalah cara yang paling berkesan. Yang terakhir ialah mengaktifkan segmen khalayak. Kebanyakan kempen yang melibatkan komunikasi telah gagal kerana mereka tidak mempunyai mekanisme untuk merancang tindakan. Kebanyakan orang mudah terpengaruh oleh satu kempen tetapi mereka tidak boleh menukar kempen itu menjadi satu tindakan yang betul. Pelbagai jenis teknik seperti menyediakan barangan percuma, mendapatkan perkhidmatan ejen perubahan, menyediakan pengangkutan percuma dan mudah dan banyak lagi. Kesimpulannya, ia membolehkan pembinaan pendekatan persuasif langkah demi langkah di mana usaha bermula dengan kesan yang mudah dihasilkan dan kemudian memantaunya melalui kajian tinjauan. Oleh itu, usaha itu bermula dengan mewujudkan kesedaran awam dan kemudian kita perlu menggalakkan minat orang ramai untuk mencari maklumat bagi membantu mereka membuat keputusan yang betul. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.